Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji bagi tajuk peratus. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 89. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 11 dan 12. Soalan 11A, ada dua kotak A dan B, yang mana kotak A berisi 20 uncang T. Kotak B pula berisi 125% uncang T daripada kotak A. Soalannya, berapakah bilangan uncang T di kotak B? Jadi kat sini memang kotak B tidak dinyatakan bilangannya, cuma yang dinyatakan iaitu nilai peratus, iaitu 125% daripada kotak A. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu tukarkan dahulu nilai peratus itu kepada pecahan, iaitu 125%. Jadi kita tulis dahulu 100, kotak B itu ialah 125% ini kita tukarkan kepada pecahan, iaitu 125 per 100. Okey, itu langkah pertama yang kita perlu buat. Okay, kemudian dia kata kotak B inilah daripada kotak A. Okey, jadi kita buat ayat matematiknya, iaitu 125 per 100 daripada. Okey, jom kita tulis daripada. Okey, kejap. 22. Okay, kita tulis daripada daripada kotak A. Okey, maksudnya kotak A itu berapa? Bilangannya ialah 20. So kita tulis 20. Okey. Langkah kedua, kita akan tukarkan daripada ini menjadi darab. Jadi kita salin semula 125 per 100, kita akan darabkan dengan 20. Gariskan, kita buat per. Okay, apa yang kita akan buat sekarang? Kita akan permudahkan. Kita akan permudahkan 100 dengan 20 ni. Pertama sekali kita potong sifar. Kemudian kita tengok 2 dengan 10, ada sifir 2 kat situ. 2 kali 1 dan 2 kali 5. Dan seterusnya kita permudahkan atas dengan bawah, 125 dengan 5. Jadi sifir 5, 5 kali 1, manakala 125 kita bahagi 5, okey. Jadi 125 kita akan bahagikan dengan 5. Jadi ini 2, 10. Kita tolak dapat 2. Kita turunkan 5 dapat 5. Okey. Jadi kita dapat permudahkan sifir 5, 125 ni ialah 25. Sekarang kita dapat nilai kotak B iaitu 25 ni kita akan darabkan dengan 1. Bila darab 1, maka kita akan dapat jawapannya iaitu 25 darab 1, so 25 lah. Jadi bilangan kotak B, bilangan uncang dalam kotak B iaitu 25 uncang. Okey, itu sahaja kaedah bagaimana kita nak menjawab soalan 11A. Jadi kita cuma tukarkan 125% ini kepada pecahan dan kita akan buat daripada 20, maksudnya darab 20. Kemudian kita permudahkan.
Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Lengkapkan jadual di bawah. Kat sini jadual ni ada sasaran pengunjung 500. Kemudian peratus kehadiran ialah 135%. Jadi, berapakah bilangan pengunjung yang sebenarnya? Iaitu 135%. Okay, daripada apa? Daripada sasaran. Jadi, apa ayat pertama yang kita akan buat? Okay, ayatnya iaitu, ataupun ayat matematiknya iaitu 135% ini kita perlu tukarkan kepada pecahan. Iaitu 135 per 100. Okey. Langkah kedua, kita akan mendarabkan dengan 500. Okey, kerana nilai ni ialah 135% daripada 500. Okey, jadi ayatnya kita tulis ayat matematik 135 per 100. Kita tulis daripada nilai sebenar iaitu 500. Kemudian kita tulis 500. Okay, ini ayat matematik dia. Jadi apa yang kita akan buat sekarang? Kita akan tukarkan perkataan daripada ini kepada operasi darab. Kepada operasi darab. Jadi kita tulis darab. Okay, ayat depan ni kita salin semula. Okay, 135 per 100, kita akan darab 500. Okay, ini ialah per, so kita kena pecahan kan, so per kat sini. Okay, jadi langkah pertama yang kita akan buat, kita akan permudahkan dengan kaedah kita silangkan. Okay, kalau ada sifar, kita boleh potong. Jadi kita potong saja macam ni. Okay, ada lagi? Ada, so ada. Ini nama dia, kita permudahkan potong berpasangan. Okay, seterusnya kita buat apa? Okay, kita akan darabkan 135 dengan 5. Okay, jadi kita buat kat ujung ni. 135 kita akan darabkan dengan 5. Jadi 5 kali 5, 25. 3 kali 5, 15. Tambah 2, 17. 1 kali 5, 5. 5 tambah 1, 6. Jadi, bilangan pengunjung untuk yang sebenarnya yang datang, iaitu melebihilah kan nilai dia 135%, melebihi 500. Jadi, jawapannya ialah 675 orang. So, kita tulis 675. Okay, so, ini jawapan dia. Jadi, kita boleh lengkapkan jadual ni. Kita masukkan nombor dalam kotak ni iaitu 675. Okay, itu dia jawapan untuk soalan B beserta dengan pengiraannya. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 12. Jadual di bawah menunjukkan bilangan stem yang dikumpulkan oleh Said Halim pada bulan Januari, Februari dan Mac. Okay, kat sini dia punya jadual. Okay, bulan Januari 80, bulan Februari 88 dan bulan Mac 96. Okay, kita tengok soalan A, apa kehendak soalan. Hitung peratus bilangan stem yang dikumpulkan pada bulan Februari berbanding Januari. Jadi peratus, bila kita nak kira peratus, maka kita akan buat apa? Kita akan darabkan dengan 100%. Jadi dikata Februari berbanding Januari, maksudnya hitung peratus. Okey, jadi berapa Februari? 88. Jadi apa kita akan buat? Kita akan tukarkan dalam nilai pecahan. Jadi Februari kepada Januari maksudnya Februari per Januari. Jadi kita akan buat soalan A 88. Kita akan perkan dengan Januari iaitu 80. Kemudian oleh kerana soalan nak dalam peratus, jadi kita darabkan dengan 100
peratus. Okey, ini dia ayat dia. Jadi apa kita akan buat sekarang? Kita akan permudahkan. Okay, macam mana? Ada sifar kita potong dulu. Kemudian kita tengok 10 dengan 8 boleh. Namun demikian kita tengok 8 dengan 8 ni boleh kat sini. Iaitu kita mudahkan sifir 8. Kita pemudahkan atas bawah. Okey. Jadi 8 kali 1 dan 8 kali 11. Okay, seterusnya kita akan buat apa? Kita akan darabkan 11 dengan 10. Jadi macam mana nak darab? Okay, kalau 11 darab 10, kita akan buat 11 darab 1 saja. Jadi jawapan dia memang 1, 1, kemudian tambah sifar kat sini. Jadi nilai ni ialah 110. Jadi 110 ni apa dia? 110 peratus. Okey, so kita tulis ni 110 peratus. Okay, jadi inilah dia jawapan untuk soalan 12A. Okay, seterusnya soalan 12B. Hitung peratus juga. Hitung peratus bilangan stem yang dikumpul pada bulan Mac berbanding Januari. Okey, kat sini Mac 96, Januari 80. Jadi kita akan tulis ayat dia iaitu 96 per 80. Kemudian kita akan darabkan dengan 100%. Okay, sekarang kita akan buat apa? Kita akan permudahkan. Masih lagi ada sifar berpasangan ni, kita potong. Okay, kemudian kita akan permudahkan. Boleh kita nak mudahkan 8 dengan 10. Namun demikian, cikgu pilih 8 dengan 96 kat sini. Ada sifir 8. 8 kali 1, jawapan dia 8. Manakala 96 ialah 8 kali 12. Okay. Kalau kita agak tak tahu, so kita bahagikan. Macam mana? Kita buat 96 bahagi 8. So kita dapat 1, 8, tolak dapat 1, turunkan 6, jadi 2. Okay, so 16, kita tolak sifar. Jadi 8 dengan 96 ni kita memudahkan. Sekarang kita akan buat apa? Kita jadi 12. 12 ni akan darab 10. Jadi sama macam atas tadi. Kalau atas 11 darab 10, kita buat 11 darab 1. Jadi 12 pun sama, kita cuma darab 1. Jadi kita boleh buat 12 darab 1. Jadi sudah pasti nombor yang sama. Kemudian kita tambah satu sifar sebab ada 10 kan. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 120%. Jadi itulah dia kaedah menjawab soalan 12A dan B. Jadi dengan itu tamatlah sudah latihan ulang kaji kita pada hari ini. Yang baik itu daripada Allah SWT. Manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.